صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu ceraian. Bermula mengetahui waktu sembahyang. Bermula mengetahui masuk waktu, yakni mengetahui masuk waktu sembahyang, iaitu mengetahui masuk waktu sembahyang 3 martabat, 3 tangga, 3 peringkat mengetahui masuk waktu sembahyang. Yang mana mengetahui masuk waktu sembahyang adalah syarat sah sembahyang yang kelima di muka 8 terdahulu, yang mana minggu lepas kita baca dah di faslung ni, cuma undur balik kepada muka surat 8 berkaitan dengan syarat wajib sembahyang, kemudian bicara berkaitan dengan syarat sah sembahyang, perbezaan antara syarat wajib sembahyang dengan syarat sah sembahyang. Selagi cukup syarat wajib, selagi itulah kewajipan sembahyang kekal atas seseorang, walaupun dalam keadaan tertentu keuzuran syarat sah tidak mampu disempurnakan. Syarat sah contohnya suci daripada hadas kecil, hadas besar, tak mampu disempurnakan sebab terkurung. Contohnya suci daripada najis, tak mampu disempurnakan sebab terkurung. Contohnya tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang apabila salah satu daripada syarat wajibnya tidak lengkap, barulah gugur kewajipan sembahyang. Selagi syarat wajib cukup, selagi itulah kekal kewajipan sembahyang atas seseorang. Tidak mampu menyempurnakan syarat sah sembahyang dalam keadaan keuzuran, contohnya tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Yang mana hak minggu lepasnya saya tekan berkaitan dengan syarat wajib sembahyang suci haid, suci nifas, yakni kering haid, kering nifas. Maka perempuan tadi berkewajipan sembahyang. Kemudian apabila perempuan tadi berkewajipan sembahyang, maka wajiblah dia menyempurnakan syarat sah sembahyang, iaitu suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, dengan bahawa untuk suci daripada hadas besar mandi wajib. Tetapi yang mewajibkan sembahyang bukan kerana mandi wajib, kerana suci haid, suci nifas. Suci molek-molek dah haid dan nifas, siap-siap nak mandi untuk mengangkat hadas besar, waktu habis. Ni bukan sengaja lengohkan ni, bukan sengaja lengohkan. Jadi waktu habis dah. Jadi untuk waktu yang dia tak sempat nak mandi tu, dia wajib kena qada. Saya belum sempat mandi, berkewajipan sembahyang bukan kerana mandi wajib, berkewajipan sembahyang kerana suci haid, suci nifas. Kering tu yang mewajibkan sembahyang. Tapi di hujung waktu sangat kering tu, jadi siap-siap nak mandi, habis waktu. Jadi untuk waktu yang tak sempat mandi tu,
berkewajipan sembahyang. Walaupun di hujung waktu, tetapi waktu masih lagi ada. Memang di hujung waktu, tapi waktu masih lagi ada. Seminit ke 2 minit ke tak kira lah, tapi waktu masih lagi ada. Jadi hujung zuhur, waktu masih lagi ada, walaupun hanya 1 minit. Jadi untuk zuhur tu berkewajipan sembahyang, kerana syarat wajibnya suci haid, suci nifas, kering. Wajib sembahyang. Seminit lagi tinggal, wajib sembahyang. Tapi kena pergi mandi ya, belum apa-apa masuk waktu asar. Untuk waktu zuhur tu wajib diqadakkan selepas selesai mandi. Lepas selesai mandi, zuhur wajib diqadakkan, asar tu semai tunai lah. Saya mandi tak lagi, kenapa saya kena qadak? Sebab yang mewajibkan sembahyang bukan mandi. Yang mewajibkan sembahyang adalah syarat wajib suci haid, suci nifas. Ni kadang-kadang orang perempuan ni, dia suci siang hari, tiba-tiba dia tak mandi. Zuhur dia tak sembahyang, asar dia tak sembahyang. Ni ialah orang kerja di pejabat. Lepas tu balik sampai ke rumah, maghrib baru dia mandi. Dia pun sembahyang maghrib isyak macam biasa. Dah zuhur asar macam mana? Saya tak mandi lagi, tak wajib lagi lah. Ni beratlah ni. Dia wajib sembahyang bukan kerana mandi ataupun tidak. Wajib sembahyang apabila suci haid, suci nifas, kering. Ada ni. Ada pula yang menyedari bahawa zuhur wajib sembahyang, menyedari bahawa asar wajib sembahyang, tapi tak sembahyang sampai di rumah. Waktu maghrib dia pun mandi-mandi, sembahyang maghrib dan isyak, dia qada zuhur dan asar. Sebab apa awak qada zuhur dan asar? Sebab tadi wajib dah wajib dah. Kenapa awak tak sembahyang? Sebab tak mandi lagi. Lepas tu pergi mandilah. Di pejabat dia kata tak ada bilik mandi. Tak sebab alasan lah. Tak sebab alasan. Tak ada bilik mandi tu bukan alasan. Pergilah di ni tandas awam tu ada bilik mandi. Orang perempuan ni pula, kering haid tu dia boleh jangka dah. Dia bukan haid ni tiba-tiba tak ada dah. Ada, dia boleh jangka dah. Haid lama-lama kurang hari ni nampak gaya gak kering haid di siang hari lah ni, masa sedang bekerja di pejabat ni. Standby lah, bawa pekakah dia, pekakah mandi tu nah, standby lah, kering je, pergi tandas awam, itulah. Ataupun mandi dalam tandas. Tak ada pilihan kan, di pejabat tak ada bilik mandi, yang ada tandas sahaja. Tak mandi dalam tandas lah, tak ada apa-apa pun. Ataupun minta lah pejabat, pejabat kaki tangan perempuan ramai, mintalah bilik mandi. Kenapa nak bilik mandi? Kenapa awak tak tahu ke? Awak ada isteri kan? Kalau kering siang hari, kami macam mana nak sembahyang zuhur? Kami nak sembahyang asar, kami wajib kena mandi untuk sembahyang zuhur asar. Sungguh ni. Tapi bukan pejabat di sinilah. Ada pejabat tu di negara lain lah. Di negara lain, kering, dia tak mandi dan tak sembahyang. Ada yang memang dia tak tahu pun dia wajib sembahyang sebab dia kata dia belum mandi. Dan ada yang memang dia mengetahui bahawa dia sudah wajib sembahyang zuhur, dia sudah wajib sembahyang asar, tapi dia buat alasan tak ada tempat nak mandi. Balik ke rumah, dia mandi wajib, dia qada zuhur dan asar. Tinggal sembahyang satu waktu dengan sengaja, dosa yang amat besar. Mazhab Hambali hukum murtad dah, bukan dosa saja dah. Ada ni. Jadi qada tu macam mana? Sah tak qada dia? Sah qada dia, memang dia berkewajipan qada sebab dia tinggal sembahyang. Dan qada itu adalah salah satu daripada rukun taubah. Dia sudah melengkapkan satu rukun taubah. Tetapi rukun taubah yang lain, kamu menyesal tak kamu tinggal sembahyang? Menyesal lah. Itu satu rukun taubah. Kamu kamu azam tak di hati tidak akan buat seumpama tu di bulan hadapan. Bulan hadapan buat pula, tak angin taubat. Kekal dosa besar meninggalkan sembahyang walaupun dia sudah qada sekalipun.
Sebab dia kena melengkapkan rukun taubah. Bukan hanya qada sahaja, qada sembahyang saja rukun taubah. Dia kena lengkapkan keempat-empat rukun taubah, meninggalkan kefarduan sembahyang contohnya. Maknanya dia qada di sebelah malam tu, mana dia mengetahui bahawa dia suci haid suci nifas, berkewajipan sembahyang zuhur dan asar, tapi tak mandi, maka tak sembahyang. Ni balik awal belaka ni. Ni berat-berat belaka lah. Bukan alasan tu. Tak ada tempat mandi, mandi dalam tandah, dok tandah pun. Usahakanlah biar ada satu bilik mandi. Nak 1000 daya, tambah 1000 dalih lah, begitulah dok. Jangan ni benda-benda kewajipan ni kena ambil tahu molek. Memang ramai hak tak sedar pun dia wajib sembahyang zuhur asar, sebab dia kata dia belum mandi. Sampai di rumah dia mandi, barulah dia qada, barulah dia sembahyang maghrib dengan isyak. Zuhur asar mandi tak ada qada, tak tahu pun dia berkewajipan. Hak berat laginya, tahu berkewajipan tetapi tetap tidak mandi. Mana? Orang lelaki? Orang lelaki. Oh, balakona pula boleh. Kena carilah kerja perempuan, sebab awak isteri saya. Kena bercaralah ini semayang tiang agama. Kalau saya ada bercara, awak tinggal semayang, awak berdosa besar, awak masuk neraka, saya pun masuk neraka. Dalam maknanya kalau awak tinggal semayang, saya tak pedulikan awak masuk neraka tinggal semayang, saya pun masuk neraka sebab saya tidak ambil berat. Gitulah. Orang lelaki tinggal semayang, orang lelaki lah masuk neraka, isteri tak babik. Orang perempuan tinggal semayang, orang lelaki tidak tunaikan kewajipan memastikan isteri semayang, orang perempuan masuk neraka, suami dia pun akan masuk neraka. Suami tinggal semayang, suami je masuk neraka, isteri tak ada kaitan. Ada ni. Dia tak boleh marah lah, sebab itu memang kewajipan suami dalam bab agama. Dia marah lah kalau akhir-akhir baru nak tegur, baru-baru belajar selama ni. Tak pernah peduli hati dia marah tu. Cuba kalau daripada kahwin tu kita kemas dah. Orang tegur muda. Pula. Tak tegur tua, tegur muda. Tak, kena ambil tahu molek dalam bab ni, kena peringat. Orang perempuan kena ingat kering di siang hari 2 sembahyang tu, ada 1 zuhur, ada 1 asar. 2 sembahyang tu. Segera mandi untuk sembahyang zuhur, untuk sembahyang asar. Tak ada alasan tu. Tak ada tempat mandi, mandilah tandah, dalam tandah ke dalam tandah pun kira lah. Mandi di tandah awam kot luar tu memang ada tempat mandi. Kat mana pun perempuan dia kena kira, sebab apa? Dia sudah tahu, dia sudah boleh menjangka bahawa hari ni haid akan kering siang hari. Kena standby dengan peralatan untuk mandi tu. Dan ini tiang agama ni, sembahyang tiang agama, jangan buat lebih-lebih kurang. Akhir zaman ni memanglah dalam bab sembahyang tiang agama ni waktu jadi kiraan tu kemudian. Kalau boleh sembahyang mudah, mandi lah sembahyang. Kalau payah nak mandi pun payah, tak apalah, tak sembahyang pun. Orang panggil apa ni? Orang yang meringankan sembahyang. Meringan macam mana? Dia sembahyang time masa senang, masa susah tak sembahyang. Orang panggil meringan-ringan lah. Kalau tidak meringan-ringan, susah macam mana pun, dia akan usaha juga untuk mandi, melengkapkan syarat sah, kemudian segera bersembahyang. Ini baru dia panggil orang yang tidak meringan-ringankan sembahyang. Ini kita cerita minggu lepas, hak berkaitan dengan syarat wajib, kemudian syarat sah. Jadi sekarang ni berkaitan dengan mengetahui masuk waktu adalah syarat sah sembahyang yang kelima. Di hadapan tu pula syarat sah sembahyang yang keenam, menghadap kiblah di muka 13. Kemudian di bawah tu syarat sah sembahyang yang ketujuh, menutup aurah. Lepas tu syarat sah sembahyang yang ke-8,
mengetahui akan kaifiyah sembahyang. Hak di surat 13 tu ada 3 syarat sah sembahyang. Jadi kita bicara berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Jadi hak ni bicara berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang syarat sah sembahyang yang kelima, mengetahui masuk waktu sembahyang. Mengetahui masuk waktu sembahyang ada 3 martabat, 3 peringkat. Mana pertama daripada 3 martabat, 3 tangga mengetahui masuk waktu sembahyang, syarat sah sembahyang yang kelima, mengetahui ia seseorang akan masuk waktu itu. Masuk min alif sin qaf kalau hak Jawi. Masuk pun ejaan sama, masuk pun ejaan sama. Kalau Jawi lah. Masuk min alif sin qaf sama je ejaan tu, ejaan. Hak Rumi tu dia je Rumi lah. Ni hak ejaan Jawi min alif sin qaf, bukan masuk. Tapi masuk pun je ginilah juga. Masuk. Lepas tu nak baca macam mana, tengok tepat lah, takkan nak cerita hal masuk pula. Pertamanya, mengetahui seorang akan masuk waktu itu, masuk waktu sembahyang itu dengan sendirinya, atau dengan mendengar khabar, cerita orang yang kepercayaan, yang melihat ia yang kepercayaan akan masuk waktunya. Orang yang kepercayaan, orang yang kepercayaan ni orang yang boleh dipercayai khabar cerita dia. Orang kepercayaan ni makna orang ni kita kenali dia bukan pembohong, walaupun dia sendiri adalah orang yang fasik. Dia orang fasik, dia sembahyang pun tak cukup, tapi dia percakapan dia kita boleh percayai. Dia mana orang yang dipercayai, percakapan dia dipercayai, walaupun ianya adalah orang yang fasik. Contohnya sembahyang tak cukup. Ada orang yang sembahyang cukup tapi percakapannya 50-50. 50-50, faham tak ni? Sebahagian boleh dipercayai percakapannya, sebahagian laginya tak boleh nak pakai percakapan dia. Maknanya walaupun dia sembahyang tapi dia bukan orang kepercayaan. Orang kepercayaan ni memang dikenali dianya orang hok cakap betul semua, tak ada cakap bohong. Tapi diri dia tu sembahyang pun tak berapa nak cukup. Mana orang fasik sekalipun dia mengetahui masuk waktu sembahyang, dia beritahu kepada kita, kita boleh terima cerita dia bahawa waktu sembahyang sudah masuk. Atau dengan mendengar yang bang orang yang mengetahui ia dengan masuk waktu sembahyang pada waktu cuaca pula, atau dengan mendengar bang orang yang mengetahui ia dengan waktu sembahyang. Mana sekarang ni kita tak ada tengoknya kepada waktu sembahyang. Kita tak tengok pun kepada waktu sembahyang, tapi kita mendengar orang bang, cukup lah. Kita mendengar orang bang, cukup lah, kita boleh sembahyang lah. Dipanggil mengetahui masuk waktu sembahyang. Pada waktu cuaca pula, pada waktu cuaca tu terang. Makna kalau dahulunya mengetahui masuk waktu sembahyang dengan sendiri, ataupun dengan mendengar cerita orang yang dipercayai akan masuk waktu sembahyang, ataupun mendengar bang orang yang mengetahui masuk waktu sembahyang ni pada waktu cuaca terang, maksudnya dia tengok kepada kalau zuhur tengok kepada bayang, zuhur tengok kepada bayang, letak satu barang pacok, tengok bayang. Kalau bayang tu tidak ada, dipanggil matahari tegak di langit. Ada bayang saja, sudah gelincir, dipanggil zawal, bermula masuk waktu sembahyang. Cuma tempat kita ni dia ada bayang zawal, dipanggil bayang zawal ni sebab di Malaysia kita ni dia matahari bukan atas kepala.
Kita ni khatulistiwa kan. Dia matahari bukan atas kepala kita. Matahari kalau kita kata kok, kita duduk di sini. Matahari berjalan begini. Bukan atas kepala kita. Dia tak sama dengan Mekah, Yaman contohnya. Matahari memang betul-betul atas kepala. Kalau pada waktu matahari tegak, memang bayang tidak ada. Sebab dia kita berdiri di sini. Pada ni. Jadi matahari tu berjalan atas ni. Kita berdiri di sini di Malaysia kita ni, matahari berjalan di sini. Mana kalau tegak sekalipun tetap ada bayang sedikit sebab matahari duduk di sini. Faham tak ni? Jadi bayang tu kena basi tu. Tu tak boleh pakai. Dia panggil bayang zawal lah tu. Kan Mekah kan? Ada time ada masa diberitahu bahawa pada waktu sekian-sekian matahari tegak atas Kaabah, kita boleh cek kita punya kiblat. Kan biasa dengar tak? Sebab memang matahari itu berjalan betul-betul atas kepala. Jadi mana kalaulah matahari betul-betul tegak di tengah langit, memang tidak ada sebarang bayang. Tempat kita memanglah matahari tegak di tengah langit, tapi matahari berjalannya bukan di atas kepala kita. Memang kita kata atas kepala. Nah, matahari atas kepala. Atas kepala lah kita panggil, tapi bukan atas kepala betul. Di atas kepala apa? Sipi apa? Jadi bila dia matahari atas kepala, hok tegak di tengah langit tu, ada bayang tak? Sebab kita duduk di sini, matahari tegak di sini, mesti ada bayang lebih. Bayang tu kena tolak tu, tak boleh pakak tu. Ada ni. Kita tak pernah tengok mengetahui waktu sembahyang yang sebenar. Itulah mengetahui waktu sembahyang sebenar. Kita tengok takwim. Takwim tu ijtihad. Waktu tak yakin, tengok bayang ni baru yakin. Tengok bayang ni baru yakin. Di dalam kitab kan, mengetahui masuk waktu sembahyang dengan yakin ataupun dengan zon. Dah kita dah nyatakan ayat tu. Sekarang ni dalam keadaan cuaca terang, maknanya mengetahui masa waktu dengan yakin. Sama ada sendiri kita yang pacak bayang, ataupun kita mendengar cerita orang yang dipercayai yang pacak barang, ataupun Tok Bilal yang azan, dia tengok bayang terlebih dahulu baru dia azan. Pada ni. Mana kita tak ada tu. Kita hanya pakai tengok takwim, tengok jarum jam. Itu dipanggil mengetahui semayang dengan yakin, dengan zon. Bukan dengan yakin. Zon ni maknanya berat sebelah tahu ni berat sebelah masuk waktu semayang. Bukan yakin. 90%, 80% dipanggil zon. Yakin ni 100%. Kalau tengok bayang, itu pasti 100%. Sebab matahari tak salah perjalanan dia nya. Kalau jam belum tentu. Ada ketika jam tu laju, ada ketika jam tu ada orang yang pulah dia punya jarum. Ada kemungkinan. Kita tak letak tangga yakin, tangga zon dia panggil. Maknanya jangkaan di hati kita, jam tu betul. Sebab biasa-biasa betul. Dia panggil zon, bukan dengan yakin. Syok 50-50, waktu tak boleh nak kira gitu. Syok masuk ataupun tidak waktu semayang, itu tak boleh nak pakai. 50% tak boleh nak pakai. Mana kalau 60%, 70%, 80% berat sebelah masuk waktu, maka dia panggil zan. Hak yakin betul, subuh tengok fajar sidik, zuhur asar tengok bayang, maghrib tengok betul-betul matahari tenggelam, isyak tengok betul-betul sopok di kaki langit tu, daripada merah, kuning, cerah tu, biarlah sampai peringkat betul-betul gelap matahari. Maknanya matahari sudah tenggelam, tapi makna permulaan maghrib ni di kaki langit tu merah, lama-lama kuning, lama-lama cerah putih, lama-lama gelap. Kena tengok tu lah untuk memastikan waktu semayang isyak. Jadi khilaf ulama di situ. Putih tu ada mengatakan sudah masuk waktu semayang isyak, ada kata gelap hilang putih tu baru masuk waktu semayang fardhu isyak.
Tu hak bab waktu sembahyang. Kita akan bicara nanti. Kita tak pernah tengok pun. Nak tengok kaki langit pun tak nampak dah, bangunan tinggi-tinggi. Begitulah hak asal dia. Dia bila tenggelam matahari, tenggelam sepenuhnya bulatan matahari masuk waktu maghrib. Tapi tenggelam tu cahaya tu ada. Cahaya mana hilang, cahaya mana hak masuk waktu isyak. Tu hak asal. Mana kita tak tahu pun kaedah mengetahui masuk waktu sembahyang hak asal. Kita hanya semata-mata tengok takwim, tengok jarum jam, kita pun sembahyang. Okey dah tu. Dipanggil mengetahui secara zam. Tapi saya pernah sebutlah, itu semua adalah bid'ah. Saya pernah sebut seumpama tu. Bid'ah sebab apa? Sebab tak ada masa Nabi. Ada masa Nabi buat buku takwim. Tak panggil buku takwim tak, dia panggil jadual ke apa? Tak panggil buku, dia panggil jadual tak, takwim. Ada masa Nabi jadual takwim? Tak ada. Apa tu? Tak bid'ah. Bid'ah lah. Bid'ah hasanah lah, memudahkan kita. Tapi ada orang dia telefon pejabat agama. Dia kata, disebut nama saya, menyatakan bahawa tengok takwim tu bid'ah. Memanglah saya sebut bid'ah, sebab masa Nabi mana ada takwim. Tapi mana boleh lah bid'ah hasanah. Tapi dia dengar CP-CP, dia pun telefon pejabat agama. Nasib baik yang angkat telefon tak kenal saya. Dia kata, saya kenal ustaz orang ni. Awak dia panggil mokcik kekak gitu lah. Ada orang perempuan yang telefon. Jangan main orang perempuan bisa. Orang perempuan telefon. Mungkin dia tekak ke makcik salah faham. Saya kenal Ustaz Wan Junaidi kata. Jadi kena faham molek dia kata. Memanglah saya kata bid'ah sebab tak ada masa Nabi. Tapi bid'ah yang hasanah. Tak ada apa lah. Dia takwin ni pula dia pakai ilmu palak. Ilmu palak ni pakai ilmu hisab. Masa Nabi tak ada pakai ilmu palak untuk menentukan masuk waktu sembahyang. Begitu juga tidak ada masa Nabi pakai ilmu palak untuk menentukan satu Ramadan. Hak Nabi perintahnya sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu bila kamu nampak anak bulan Ramadan, rayalah kamu bila kamu nampak anak bulan Syawal. Yang kitanya walaupun tengok anak bulan sekalipun, sebenarnya kita sudah ada keputusan berdasarkan kepada hak takwim, hak palak. Cuma tengok tak nampak anak bulan Ramadan pun, kalau mengikut palak dia, esok satu Ramadan diumum, esok satu Ramadan. Jadi nampak ke tak anak bulan Ramadan? Tak nampak. Kalau ikut kepada palak dia, esok satu Syawal contohnya. Jadi Ramadan hanya 29 hari. Petang 29 Ramadan mereka pun tengok anak bulan Syawal 29 Ramadan ni. Dia tengok tak nampak anak bulan Syawal, tapi mengikut ilmu palak dia, esok sudah satu Syawal. Dia akan ngomong esok satu Syawal raya. Walah kalau ikut hak Nabi kata, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Bila tak nampak anak bulan Syawal, dia kena mencukupkan puasa Ramadan 30 hari. Esok kena puasa 30 Ramadan. Tak, esok satu Syawal dah. Sebab mengikut ilmu palak mereka, memang Ramadan hanya 29 hari saja tahun tu, esok memang satu Syawal. Dia nampak tak ada bulan Syawal? Tak nampak sebab dia lebih kepada palak. Ada tak masa Nabi menentukan satu Ramadan, satu Syawal dengan palak? Tak ada. Bid'ah belaka lah tu. Kalau puak-puak yang kata bid'ah ni sesat masuk neraka, dengan dia pun masuk neraka. Sebab menentukan waktu sembahyang, tengok takwim. Menentukan satu Ramadan, satu Syawal, pakai ilmu palak, ilmu isap. Memanglah bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Tapi dia dengar sekerat macam mana dia pun jawab agama nak ripuk. Nak ripuk lah, sambil tindakan pun begitulah. Mengajar kata tengok takwim bid'ah, walhal kita selama-lama tengok takwim. Halah, selama-lama bid'ah lah. Tapi bid'ah hasanah lah. Bukan bid'ah yang dolal lah. Tapi gitulah. Tengok sekerat. Oh, dia cerita seumpama tu, dia ripuk seumpama tu. Kita sebenarnya tak tahu pun waktu sembahyang hak asal. Saya dulu masa belajar, masa pekak budak-budak dulu, memang ustaz akan bawa tengah padang, dia pun pacak barang. Nak tengok ni.
Ditunjuk bayang zawal tu lah matahari memang tegak atas kepala. Tapi kita matahari bukan betul-betul atas kepala, dia hanya sipi orang panggil tak? Sipi orang panggil. Jadi mesti ada bayang lebih. Kalau Mekah ke di Yaman ke, barulah matahari atas kepala. Ketika tegak memang kosong, tidak ada bayang. Kita dah pada ni kena tolak bayang zawal tu, kira nampak bayang tambah dipanggil masuk waktu zuhur. Bayang hot tambah daripada hot bayang zawal ni sama panjang dengan barang tu, masuk waktu habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Ni hot waktu asar lah. Ni hot dengan yakin dia panggil, sebab tengok bayang. Tapi kita tengok takwim, itu dia panggil dengan zon, bukan dengan yakin. Ini cerita fiqh, cerita hak zahir. Keluar bayang apabila matahari bergiam, keluar bayang. Bayang zawal, lepas tu bayang bila dia sudah gelincir kan, keluar bayang, gelincir, bertambah banyak bayang, jadi sama-sama panjang dengan barang yang kita pacok. Bayang tu keluar bukan kerana matahari, bayang tu keluar qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Bukan cahaya matahari yang menjadikan bayang, Allah Taala yang menjadikan bayang. Tu pegangan. Kan kita cakap kan, keluar bayang sebab begitu, sebab begini mataharinya keluar bayang tu. Itu orang panggil apa? Cakap asbab. Isnad majazi orang panggil. Sandar pada asbab. Mari mana jadi bayang? Macam mana keluar bayang? Matahari. Matahari tegak, ada bayang zawal, matahari gelincir, bayang bertambah panjang. Matahari gelincir lagi banyak, bayang sama panjang, masuk. Cerita bayang ni, mari mana? Mari daripada matahari. Itu hanya isnad majazi. Pegangan kita sekalian adalah qada dan qadar. Macam sekarang lah percakapan asbab. Covid vaksin. Begitulah. Dah. Sekarang ni je kurang dah. Petang-petang pun umum pun begitu-begitu je. di negeri detail-detail pun dah cerita semua je. Tapi nak ceritanya qawi vaksin asbab. Pegangan kita qada qadar. Qawi makhluk tak bekah, vaksin makhluk tak bekah. Semua yang berlaku qada qadar. Tu cakap asbab. Tak ada salah apa pun. Yang tak ada salah. Macam sebut tadilah, keluar bayang. Sebab apa? Matahari gelincir, bertambah lama, bayang akan bergiam. Bila matahari tenggelam, cahaya matahari itu jadi nampak lagi cahaya matahari di kaki langit, merah, lama-lama jadi kuning, lama-lama hilang kuning jadi cerah putih, lama-lama jadi mari mana keluar cahaya merah? Mari daripada matahari je lah. Dak, qada bukan matahari buat. Tapi kita kata apa tu? Tu merah. Mari mana merah? Cahaya matahari lah tu. Bila matahari tenggelam, cahaya dia masih lagi merah di kaki langit. Mari mana? Cahaya matahari. Dah, merah tu qada. Tu pegangan kita. Cakap sebab tak ada salah apa pun. Cakap sebab lah. Makan kenyang, minum air hilang dahaga. Makan ubat jadi sihat. Tu cakap sebab. Pegang kita, nasi ke, air ke, obat ke, tak bekah. Tu nak cerita hak asbab. Fiqh cerita asbab je. Cerita asbab. Tak ada salahnya. Ni cerita asbab sikit, tak ada Tuhan syirik. Tu salah sangat. Jadi sekarang ni cerita hak cuaca terang molek ni, tengok bayang lah. Tengok sendiri. Orang yang kita percayai yang tengok, ataupun bila hak bang tu yang tengok. Kita tak tengok bayang, kita berpandukan pada Tok Bilal lah. Dia bang, akhir masuk waktu semayang. Dipanggil mengetahui masuk waktu semayang. Atau melihat kepada jam yang betul ukurannya. Ni dipanggil mengetahui dengan zon. Maka sekalian yang tersebut itu seperti mengetahui dengan sendiri juga. Mana mengetahui sendiri satu, berpandu mendengar ceritaan orang yang dipercayai yang memberitahu masuk waktu semayang. Kemudian dengar orang bang itu seperti mengetahui sendiri juga. Cukup syarat mengetahui masuk waktu sembahyang. Sebab kalau nak sembahyang, kita sembahyang, kita gamuk-gamuk iyalah barangkali kita sembahyang kita tidak sah sebab tidak melengkapkan syarat sahnya mengetahui masuk waktu sembahyang. Kita baca perhabis dulu. Apa dia akan cerita?
Kalau yang kita ni yang kita mengetahui masuk waktu dengan zong contohnya, tiba-tiba mengetahui itu tu tidak tepat waktu, belum masuk ke waktu sudah habis ke, dia akan bicara di hadapan. Kedua, mana martabat yang kedua dengan ijtihad ia pada sesuatu yang menunjuk ia akan waktu. Ijtihad mana sungguh-sungguh kira macam mana ni. Contohnya seperti membaca Al-Quran atau bunyi burung atau barang lain daripada keduanya. Ijtihad ni kita baca Quran. Kita baca Quran. Atau maghrib isyak kita baca Quran. Tapi kita baca Quran ni biasa-biasanya kita baca sampai banyak ning kita baca masuk waktu isyak. Kita kena ijtihad sikit lah. Ijtihad kena sungguh-sungguh sikit. Mikir macam mana. Memang selama ni kita baca Al-Quran, banyak ni kita baca masuk waktu isyak. Jadi malam ni macam mana? Kita kena fikir balik. Kita baca Quran, cara baca seperti sebelum ini ke? Takut kan sebelum ini bacanya bergaluh. Hak malam ni bacanya cepat sedikit. Tak boleh pakai lah. Tak. Sebelum ni baca bergaluh, malam ni pun saya baca bergaluh. Boleh pakai dah tu. Sini ataupun bunyi burung. Dia biasa bunyi ayam lah. Ayam yang terlatih. Dia bunyi himar yang terlatih, yang biasa dah. Ni kita ni tak ada lah. Kita tak pakai belaka dah kan. Kalau subuh bunyi ayam, tak bunyi-bunyi pun ayam. Tak ada ayam tau. Ada bunyi ayam subuh? Tak ada. Tak ada ayam-ayamnya. Dulu gitu lah. Bunyi ayam dia kena kira ayam mana ni, ayam yang biasa ke? Itu ijtihad. Bunyi ayam terus nak pakai tak boleh. Dia kena kira ayam mana ni. Dulu dia cang. Ayam bapok mana ni hak bunyi dia cang. Dia kira ni boleh pakai. Sebab dia dikira boleh dah untuk menentukan masuk waktu sembahyang. Banyak ni. Dengan dia kalau biasa kalau baca Quran ni maghrib isyak lah. Baca Quran banyak ni baca sebagaimana sebelum-sebelum ni baca yang tak laju sangat. Biasa masuk waktu dah. Masuk waktu. Ataupun dia berzikir dengan cara yang sama, kemudian berzikir banyak mana masuk waktu isyak, maka dia boleh pakai tu. Ni cerita-cerita dulu belakang ni tak ada takwim, tak ada jam. Sekarang ni mudah sangat lah. Sekarang ni mudah. Ada jam belakang dah. Di tangan pun ada jam, dalam poket pun ada jam, di telefon tu ada jam belakang dah. Ketiga dengan taklid. Taklid ni turut orang yang mujtahid, orang yang ijtihad masuk waktu. Mujtahid ni orang yang ijtihad masuk waktu. Dia yang kiranya, dia yang ijtihad masuk waktu. Kita ni turut orang tu je, iaitu pada ketika lemuk daripada barang tersebut pada martabat yang pertama dan barang yang pada martabat yang kedua. Maknanya sekarang ni dia hanya turut kepada orang yang ijtihad. Orang yang ijtihad dia baca Quran, baca banyak ni masuk isyak, kita pun turut dia sebab kita nak ijtihad dia, kita tak tahu. Contohnya tu hak yang martabat yang tiga. Bersalahan ijtihad iaitu jika kuasa atas mengetahui masuk waktu dengan barang yang pada martabat yang pertama, maka iaitu harus ijtihad, dan jika tiada maka wajib ijtihad, iaitu jika kuasa ia atas mengetahui masuk waktu. Kuasa dengan barang yang pada martabat yang pertama, maka iaitu harus ijtihad, dan jika tiada kuasa maka wajib ijtihad. Jadi sekarang ni kalau di martabat yang pertama, di martabat pertama ni dia boleh tahu masuk waktu semayang dengan cara tengok bayang kan, tengok hot cahaya di kaki langit itu masuk waktu isyak. Dia nak ijtihad juga dengan membaca Al-Quran. Dia haruskan boleh. Kita tengok di luar no, matahari nampak kan di kaki langit tu merah ke kuning ke cerah putih ke. Dia nak ijtihad juga dengan baca Al-Quran dia. Harus. Tapi kalau malam tu gelap, hujan tak nampak apa, wajib ijtihad dengan umpama baca Quran tadi. Tapi kita kaki langit tu terang ke gelap ke, kita ijtihad dengan tengok takwim, dengan tengok jarum jam. Harus ada masalah. Kita tak tahu pun macam mana hak mengetahui masuk waktu sembahyang hak asal. Kita hanya semata-mata tengok takwim dan tengok jam. Inilah hak tiga martabat ni. Hak tengok ni mengetahui masuk waktu sembahyang pada hak orang yang melihat, orang yang mata nampak.
Adapun orang yang buta, maka harus baginya taklid orang yang mujtahid jika kuasa atas ijtihad sekalipun. Orang buta ni turut orang pun tak apa. Dia boleh ijtihad nak turut orang je semata-mata, tak ada masalah. Orang kata masuk waktu, okey, masuk waktu. Dia boleh taklid turut orang semata-mata. Sesah berkaitan dengan mengetahui masuk waktu semayang. Ada macam mana pula tahu masuk waktu semayang dah. Dengan yakin tak ada lah salahnya, dengan zon, dengan ijtihad. Tiba-tiba salah contohnya. Maka jika semayang ia padahal tiada mengetahui akan masuk waktu dengan sesuatu dari tiga perkara tersebut, dia tak tahu ni, maka iaitu tiada sah semayangnya jika berbetulan dengan waktunya sekalipun. Dia nak semayang zuhur ni, masuk waktu ke tak? Kalau kita sekarang lah, tengok jam lah. Tengok jam, dah kalau ikut takvim pukul berapa zuhur masuk hari ni? Tak tahu lah. Pakai, okey. Nak cepat ni, malah nak tunggu lah ni semayang lah. Misal contohnya, dia pun semayang tanpa mengetahui masuk waktu semayang. Semayang tidak sah daripada awal lagi sebab tidak cukup syarat sah mengetahui masuk waktu semayang. Walaupun kebetulan dia cek takwim betul semayang tadi waktu masuk dah sekalipun. Dia gitu. Sebab apa? Sebab masa dia semayang, dia tidak mengetahui masuk waktu semayang. Dia hanya pakai iyalah. Tu tak boleh. Sebab mengetahui masuk waktu semayang dah syarat sah. Faham tak? Ataupun kita kata kalau kemarin kita tahu zuhur masuk pukul sekian. Hari ni tambah dah seminit 2 minit. Tak ada masalah, kita boleh pakai dah. Sebab takwim untuk sehari-sehari seminit je. Kita takwim hari ni kita tak tahu pukul apa zuhur. Tapi kalau takwim kemarin pukul 1 zuhur, hari ni 1 minit, 1-2 minit boleh zuhur dah tu. Faham tak ni? Tahu tak hari ni pukul berapa sebenarnya? Pukul berapa hari ni? Kita tak tahu. Tapi kemarin pukul 1. Dah hari ni 1 minit, 1-2 minit tu masuk dah tu. Sebab ikut takwim tak akan lebih daripada 1 minit untuk satu hari. Boleh pakai tu. Ada ni. Ni dak ni. Yelah tak tahu kemarin waktu zuhur pukul berapa saya tak tahu. Tak tahu kesok. Cuma dengar orang bang semayang. Hari ni dak dengar orang bang. Lepas tu nak kira waktu semayang. Kali masuk dah ni, tengah hari panas dah ni, masuk dah ni. Dia pun semayang. Dia semayang awal lagi tidak sah dah. Walaupun kemudian tengok takwim kebetulan betul sekalipun. Dan jika semayang dengan ijtihad pada waktu, di ijtihad pada waktu ni atau dengan taklid orang yang mujtahid, diturut orang yang ijtihad, maka nyatalah tersalah ijtihad tu. Kemudian ada semayangnya, maka nasi jadi ia sembahyang yang tersalah waktu tadi ni sunat mutlak jika tiada atasnya daripada yang luput daripada jenis itu sembahyang, dan jika ada maka jatuh ia daripadanya. Dia gini, dia sembahyang memang ikut tengok jarum jam dah. Takwim kita tahu dah pukul berapa, tengok jarum jam kita pun sembahyang. Sudah sembahyang rebang. Dah mana ni? Tengok jam tu pulah dia anak. Contoh ni. Maknanya kita semayang waktu belum masuk, semayang kita tidak sah. Masa semayang kita mengetahui masuk waktu, jarum jam ada depan kita tu. Mana betul dah kitanya mengetahui masuk waktu semayang. Salah kemudian, nyata kemudian. Sebab apa? Sudah semayang rebang contohnya. Maka semayang kita tidak sah. Semayang kita dapat pahala sunat mutlak. Tiba-tiba kita sebelum ni ada satu waktu semayang zuhur contohnya, yang kita belum lagi qada, jadi qada hak tu. Jadi qada hak semayang sebelum, tapi jenis yang sama lah, waktu semayang sama. Kalau kita semayang zuhur waktu tiba-tiba tak masuk, kita ada hutang ni, hutang asal sebelum ni, tak jadi sebab semayang jenis lain. Kalau semayang jenis sama, dia akan jadi qada hak zuhur hak terdahulu. Kalau tidak ada semayang qada ataupun semayang ada yang kita hutang tapi semayang lain, semayang kita boleh pahala sunat. Wajib kena semayang semula. Sebab apa? Walaupun asalnya mengetahui masuk waktu semayang, sebab tengok takwim, tengok jam, nyata salah. Jadi yang kita mengetahui itu tak pakai dah lah, sebab nyata salah. Wajib kena semayang semula. Berbeza dengan kita nyata salah. Nyata salahnya macam mana?
tengok jam pukul 5. Tak ada dah zuhurnya pukul 5 dah. Kita pun semai zuhur niat qada. Sudah semai zuhur niat qada. Orang bang kena baru masuk waktu asar ke 4 lebih masa kita semayang saat ni. Lepas tu macam mana? Mata kita kelabu. Tak boleh nak beza pukul 4 dengan pukul 5. Yalah, bukan kelabu tak kelabu. Kadang-kadang Tok Bila pun boleh jadi salah. Dia bang awas jam. Sebab apa? Dia salah tengok. Tu terus salah. Mana sekarang kita tengok pukul 5. Allah, pukul 5 dah kita tidur. Allah, habis dah zuhur. Kita pun semai zuhur niat qada, siap rehat. Orang bang asar tengok semula baru pukul 4 suku, tak ada semayang pukul 4 bukan pukul 5 jadi maknanya kita niat qada. Jadi sah tak semayang kita? Sebab salah sah lah. Sebab apa? Sebab waktu ada lagi. Waktu ada lagi sah. Kalau waktu tak ada apa sah? Macam gini, kita tengok pukul 4, kita pun semai zuhur niat tunai, bukan pukul 4 pukul 5. Kena niat qada lah zuhur tu. Tapi kita ingat kenapa pukul 4, kita pun semai zuhur niat adaan tunai. Tiba-tiba zuhur habis tadi dah pukul 5 dah. Macam mana? Semayang tu jadi qada dengan sendiri. Sah tak? Sebab kita kira waktu masih lagi ada. Tapi waktu habis dah pukul 5, sah lah. Kan dah waktu salah tak sah kan? Hak tadi waktu belum masuk. Dia semayang waktu zuhur belum masuk. Tu kena semayang semula. Sekarang ni dia semayang, dia ingat ke waktu ada, tapi waktu sudah habis zuhur pukul 5. Sah juga semayang. Sebab apa? Sebab waktu yang sudah habis tadi masuk tak lagi? Ia beza tu. Kita semayang zuhur, kebetulan waktu belum masuk. Semayang kita memang tidak sah lah, kena semayang semula. Kita semayang sekarang, ingat tu waktu masih lagi ada, kena pukul 5 dah, waktu sudah habis. Sah tak semayang? Sah lah. Sebab waktu sudah habis, mana waktu sudah masuk ke belum masuk? Habis dah waktunya, sah semayang. Tadi waktu tak masuk lagi, memang tak sah. Ni dia ingat ke waktu ada, dia pun semayang zuhur niat tunai pukul 5 tunai, apa lagi zuhur yang asar dah. Orang selesai semayang asar di masjid, kita tidur dah sedar orang bang asar. Tapi maknanya semayang kita niat tunai, waktu sudah habis. Sah tak semayang? Sah. Sebab apa? Sebab waktu sudah habis, berarti waktu sudah masuk. Cuma sudah habis, tak ada masalah. Tak sama dengan sembahyang ingat ke waktu masuk dah, tiba-tiba belum masuk. Memang tidak sah sebab waktu belum masuk. Kena beza situ. Cuma kita niat tunai, niat qada tu, dia akan bertukar dengan sendirilah. Kita ingat waktu sudah habis pukul 5, kita pun semai zuhur tunai, mai zuhur qada sebab pukul 5 ni. Kena tak habis lagi zuhur baru pukul 4. Semayang kita tu jadi pahala tunai dengan sendiri. Kita semayang ingat ke waktu ada lagi pukul 4, kita pun semai zuhur niat tunai pukul 5 dah. Jadi semayang kita tu jadi qada dengan sendiri. Dia gitu je. Tersalah niat tunai, niat qada. Cuma nak beza sini, kita kira waktu masuk dah, waktu belum masuk, kena semayang semula. Tidak sah semayang tu. Kita kira waktu masih lagi ada, waktu sudah habis, semayang tu sah. Sebab apa? Sebab waktu sudah habis, berarti waktu sudah masuk tapi sudah habis. Ia beza dengan tersalah di awal, ingat ke waktu sudah masuk, tiba-tiba waktu belum masuk, maka tidak sah lah. Kita ingat waktu masih lagi ada, tiba waktu sudah habis. Waktu habis sah semayang sebab waktu sudah masuk. Habis dah waktunya. Ia tak sama dengan waktu sebelum belum masuk, ketika kita ingat ke waktu sudah masuk. Habislah. Cuma kalau kita sembahyang waktu belum masuk, tidak sah semayang tu. Lepas tu semayang tu jadi kosong. Tidak. Dia jadi sunat, boleh pahala sunat jikalau tidak ada hutang umpama zuhur yang kita tinggal terdahulu. Tiba-tiba kita memang ada hutang zuhur yang kita tinggal terdahulu, semayang zuhur kita tersalah waktu yang sebenarnya belum masuk waktu zuhur untuk hari ni, akan jadi kepada zuhur hak kita tinggal hari itu sebagai qada. Kalau tidak ada hutang zuhur terdahulu, maka semayang itu boleh pahala sunat. Selesai berkaitan dengan syarat sah semayang kelima, mengetahui masuk waktu sembahyang. Faslun, bermula menghadap ain qiblah, iaitu 4 martabah. Itu syarat sah semayang yang ke-6. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.